Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasihi semua, terima kasih kepada anda semua yang masih setia. Dan kali ini kita mendengar lagi berkaitan dengan nama Tun Dr. Mahathir. Sebelum ini SPRM ada menyebut anak Tun Mahathir, iaitu dua anak bekas Perdana Menteri, Mirzan dan Mokhzani Mahathir, yang diminta untuk mengisytihar aset, mengisytiharkan harta. Dan pengakuan daripada Mukhlis Mahathir sebelum ini yang menyatakan bahawa ayahandanya disiasat. Dan yang terkini, saudara-saudara, yang saya nak kongsikan kepada anda, rupanya ini berlaku kepada Mahathir. Di usia Tun Dr. Mahathir yang menghampiri 100 tahun, akhirnya ini kejutan baru untuk Mahathir. Isytihar harta Tun M antara individu yang disiasat SPRM. Nah, adakah ini permulaannya kepada cerita bekas PM ini bakal masuk penjara? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, berkata, bekas PM Tun Dr. Mahathir adalah antara individu yang disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Ketua Pesuruhjaya SPRM berkata, ekoran penyiasatan itu, kedua-dua anaknya juga telah diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan lagi maklumat lanjut berhubung kes itu, tentang apa kesalahan yang dilakukan ke semua mereka. Biarkan SPRM meneruskan siasatan terlebih dahulu, sehingga saya fikirkan satu masa yang sesuai untuk kita nyatakan hasil dapatan kes siasatan berkenaan, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang yang baru di tingkat 1 bangunan persekutuan daerah pada Khamis. Pada 18 Januari lepas SPRM meminta kedua-dua anak Dr. Mahathir, Mirzan dan Mokhzani, mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangan, sama ada di dalam atau di luar negara, dalam tempo 30 hari tarik notis. Mokhzani disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, diminta mengulas mengenai siasatan kes menantu bekas PM Tan Sri Muhyiddin, Azam berkata ada petunjuk baru menunjukkan Datuk Seri Muhammad Adlan berbelanja menggunakan kad kredit di luar negara. Di dalam perkongsian ini, Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki membuat satu pendedahan berkaitan bekas PM Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Di sini menyebut mengenai siasatan kes menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hasil pemantauan SPRM, Muhammad Adlan ada menggunakan kad kreditnya dan berbelanja di beberapa buah negara. Nah, ini artikel daripada Astra Wani. Apa komen anda, teman-teman? Adakah ini satu episod bermulanya penangkapan kepada kroni Mahathir dan juga bekas menantu Muhyiddin Yassin? Itu menjadi persoalannya. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana bersama di dalam Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, saya mendapat satu maklumat yang menyebut nama Menteri Besar Kedah, dan juga di dalam artikel ini juga menyebut tentang saman
Ini menjadi persoalan. Adakah Sanusi di Saman? Kalau benar Sanusi di Saman, berapa Saman yang dihadapi oleh Sanusi? Nah, itu menjadi persoalannya. Menerusi satu perkongsian daripada Harapan Daily, Kedah akan cipta rekod dengan penutupan MBI Kedah melalui Saman. Artikel ini pada 26 April. Dan yang mengejutkan di dalam artikel ini berkongsi juga pada masa yang sama, kes ini akan membuktikan kegagalan Sanusi menguruskan ekonomi negeri melalui GLC dengan memufliskan MBI Kedah. Menurut perkongsian daripada Harapan Daily. Nah, kalau benar ini adalah kegagalan Sanusi, kalau benar ini adalah kegagalan Menteri Besar Kedah, adakah Sanusi masih layak untuk memegang jawatan sebagai Menteri Besar Kedah? Adakah Sanusi masih boleh bertahan menjadi Menteri Besar Kedah kalau benar beliau gagal? Kita teruskan di dalam artikel ini. Yang dikatakan penyelesaian di luar mahkamah sebenarnya indah kabar dari rupa. Hakikatnya ramai bekas staf Kedah Agro Holdings Berhad KHB yang tidak setuju dengan penyelesaian ini. Mereka terpaksa setuju kerana ditakut-takutkan dengan penutupan syarikat, yang mana mereka tidak akan mendapat pampasan. Perkara ini tidak betul kerana MBI selaku sole shareholder dalam KHB bertanggungjawab walaupun KHB ditutup atau wind up. Kes seperti ini jelas dalam kes Saman, CEO Kedah Corp vs MBI semasa pemerintahan almarhum Ustaz Azizan. CEO Kedah Corp menang dan MBI diarahkan membayar pampasan yang tinggi. Mahkamah memberi kemenangan kepada CEO Kedah Corp walaupun Kedah Corp tidak mempunyai dana atau aset. Defendant dalam kes ini adalah Kedah Corp and MBI. Jadi kes ini belum selesai. Mereka semua akan dibawa berbincang dan sekiranya ada asas untuk meneruskan Saman sama ada di Mahkamah Perusahaan atau Mahkamah Sivil, ianya akan dibentangkan kepada kesemua mangsa yang dizalimi ini. Mereka akan membuat keputusan seterusnya dengan nasihat perundangan yang lebih teliti. Diharapkan kes ini akan memberi keadilan kepada mereka dan memperoleh hak mereka kembali. Pada masa yang sama, kes ini membuktikan kegagalan Sanusi menguruskan ekonomi negeri melalui JLC dengan memufliskan MBI Kedah. Apa komen Anda? Ini sumber daripada Harapan Daily. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.